Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Baru-baru ni, saya ada peluang untuk berbual dengan beberapa orang pengawal keselamatan yang juga peminat Kupi-Kupi Go, di mana mereka telah berkongsi kisah pengalaman seram mereka ketika menjalankan tugas. Semestinya lokasi dan nama pengawal-pengawal keselamatan ini saya ubah daripada kisah penampakan gadis yang menangis berbaju bunga sehinggalah kisah penampakan lelaki serba hitam yang mengganggu mereka di pondok pengawal. Ini adalah kisah benar 5 pengawal keselamatan yang menakutkan. Kisah kelibat lelaki hitam. Ini adalah kisah seorang pengawal yang menjaga sebuah blok apartmen tempat tinggal guru yang terletak tidak jauh dari bandar utama Kota Kinabalu. Kawasan apartmen ni walaupun berdekatan dengan jalan utama, tetapi untuk masuk ke dalam, penduduk perlu melalui satu jalan yang kecil, hanya muat untuk satu kenderaan sahaja. Kepada mereka yang tidak tahu mesti akan terkejut melihat kawasan apartmen ini, apa tidaknya ia bagaikan tersembunyi dari pandangan orang yang lalu lalang. Apabila tiba di situ pula, apartmen ini mempunyai beberapa buah blok yang dikelilingi oleh pagar besi memisahkan kawasan apartmen dengan kawasan hutan dan belukar di sekeliling. Pengawal keselamatan yang bernama Kadi menceritakan antara rutin mereka pada setiap hari ialah untuk melakukan rondaan pada pukul 3 pagi. Menurut Kadi, setiap kali dia tiba di blok B, dia akan merasa berdebar sebab dia dan juga pengawal yang lain tahu akan ada satu susuk tubuh seorang lelaki serba hitam berdiri di salah sebuah pokok di luar pagar melihat dan memerhati mereka. Ada satu malam seperti yang dijangka, dia perasan susuk tubuh lelaki hitam tu sedang memerhati dia berjalan dari jauh dan melintasi dia. Kadi pun bersuara, katanya, "Saya tidak kacau kamu, saya hanya buat kerja saya," sambil dia berlalu pergi. Tapi menurutnya, perasaan dia berdebar seakan dia sedang diekori ataupun diperhati oleh seseorang ataupun sesuatu. Walaupun begitu, Kadi tekad untuk memeriksa semua blok sebelum pulang ke pondok pengawal. Tapi, Kadi masih rasa gelisah. Debarannya masih lagi ada, malah semakin menjadi-jadi. Naluri dia kuat mengatakan lelaki hitam tu ada mengikut dia sehingga ke pondok pengawal. Tidak beberapa lama selepas itu, ketika berada di pondok, Kadi perasan seperti ada sesuatu yang berjalan malah berlari di sekitar pondok. Walaupun diperiksa, tiada sesiapa yang ada di situ. Apa tidaknya, jam menunjukkan pukul 3.30 pagi. Penduduk semua sudah tidur. Kadi masuk semula ke dalam pondok pengawal dan dia dikejutkan sekali lagi dengan bunyi orang berlari dan penampakan sepintas lalu bayangan hitam yang mengelilingi pondoknya. Kadi menarik nafas panjang dan membancuh secawan kopi. Dia kemudian membuka semua tingkap dan pintu pondok pengawal sambil dia berkata, "Janganlah kau di luar tu. Masuk kau, minum kopi kita." Melawan rasa takutnya, Kadi memutuskan untuk menjemput lelaki hitam tu masuk ke dalam pondok. Kadi pun menghirup kopi yang dibancuhnya sambil lelaki tu berkeliaran di sekeliling pondok. Bunyi itu hilang semasa azan subuh dilaungkan. Kisah seterusnya ialah kisah gadis berbaju bunga. Kisah ini pula diceritakan oleh seorang pengawal keselamatan yang bernama Jerry yang menjaga sebuah kondo yang terletak berdekatan sebuah bandar. Sekitar pukul 1 pagi, Jerry yang berada berseorangan di dalam pondok pengawal dikejutkan dengan bunyi seorang gadis menangis. Dia segera keluar dari pondok dan melihat ke arah tempat meletak kenderaan. Dia cuba mencari dari mana suara gadis ni datang. Langkah dia terhenti bila di belakang kereta salah seorang penduduk kondo, dia melihat seorang gadis yang memakai skirt berwarna merah jambu, baju t-shirt putih yang mempunyai corak bunga, sedang tunduk dan menangis teresak-esak. Naluri Jerry kuat mengatakan yang itu bukanlah orang, sebab itu bukanlah sosok yang dia kenal. Apa tidaknya, Jerry sudah bertahun-tahun menjadi pengawal keselamatan di situ. Setiap penduduk yang keluar masuk pasti dia akan kenal. Gadis yang berdiri di depan dia tu dia tidak pernah lihat sebelum ini. Jerry kemudian berpaling dan kembali semula ke pondok pengawal sebelum bunyi tangisan tu hilang. Keesokan paginya, Jerry menceritakan ini kepada pengawal yang lain. Rupa-rupanya, ada satu insiden yang berlaku belasan tahun yang lalu semasa pembinaan kondo ini. Ada sebatang sungai yang tidak beberapa jauh dari situ
Di situ sering menjadi tempat kanak-kanak untuk mandi, sehinggalah ada satu ketika seorang gadis ditemui lemas di situ. Pada waktu itu, gadis itu memakai skirt merah jambu, t-shirt putih dengan corak bunga. Menurut cerita penduduk tempatan, gadis itu lemas untuk menyelamatkan seorang lagi rakannya yang lain. Malang, bila rakan dia terselamat, dia pula yang hanyut. Apa yang lebih menyeramkan, ada ura-ura yang menceritakan gadis itu menangis sambil berdiri di belakang kereta. Itu adalah kereta milik rakan yang dia selamatkan belasan tahun yang lalu. Kisah seterusnya, penunggu yang berkeliaran di Blok C. Kisah ini pula diceritakan oleh seorang pengawal keselamatan yang bertugas menjaga sebuah apartmen di Sarawak yang bernama Atif. Atif menjaga sebuah kondo yang terletak di kawasan berbukit. Menjadi pengawal di situ, selama beberapa tahun dia sudah lali ataupun sudah terbiasa dengan kisah-kisah mistik yang berlaku di sekitar apartmen. Ada satu malam, ketika berada di dalam pondok pengawal, Atif dikejutkan dengan penghuni apartmen dari Blok C yang berlari tercungap-cungap ke arah pondok. Penghuni itu melaporkan ada sesuatu di dalam rumah dia. Katanya, dia mendengar bunyi orang berjalan, bunyi stov dihidupkan, bunyi pipe terbuka sendiri, bunyi ketukan dan bunyi pintu dibuka dan ditutup. Walhal, waktu itu dia hanya berseorangan. Rakan serumah dia tiada di rumah. Atif menemankan penduduk tu memeriksa seluruh kawasan rumah dia. Walaupun begitu, dia masih lagi takut untuk tidur di rumah. Dia lebih rela memindahkan kenderaannya ke depan pondok pengawal dan tidur sehinggalah waktu pagi. Sebenarnya Atif tahu ini ada kaitan dengan insiden tragik yang berlaku di kawasan Blok C semasa pembinaan apartmen ini. Menurut cerita, mandur ataupun ketua pekerja buruh membawa isteri dan anaknya tinggal di kawasan tapak apartmen Blok C. Malang sekali bila isteri mandur tu dihempap oleh sebatang tiang menyebabkan dia meninggal. Lebih tepat lagi, meninggal di tapak Blok C. Sejak dari itulah mereka percaya Blok C berpenunggu. Di hari yang lain pula berlaku lagi satu insiden di mana seorang penduduk mendekati pondok pengawal dengan wajah yang pucat. Penduduk tu baru sahaja turun dari rumah untuk membuang sampah. Cerita penduduk tu, dia takut untuk naik sebab masa dia turun tadi, dia merasa ada seseorang yang mengikut dia masuk ke dalam lift dan keluar dari dalam lift mengikut dia ke tempat pembuangan sampah. Katanya lagi dia takut untuk naik semula ke apartmen berseorangan. Atif menenangkan dia dan menemankan dia naik sambil memeriksa keadaan sekeliling. Di hari yang lain berlaku lagi beberapa kejadian misteri di taman permainan juga di Blok C. Bila bukan sahaja pengawal keselamatan tetapi juga penduduk sering melaporkan melihat hayunan berhayun dengan sendirinya. Ada ketika mereka akan melihat kelibat wanita memakai baju putih berdiri tegak di belakang hayunan. Pendek kata, Blok C di kawasan apartmen di Sarawak tempat Atif jaga ini memang penuh dengan penunggu yang berkeliaran. Kisah seterusnya ialah kisah tentang gadis di dinding. Sekali lagi diceritakan oleh Kadi, kisah ini berlaku di sebuah kawasan bangunan pejabat 6 tingkat yang terletak berdekatan dengan sebuah stesen kereta api yang lama. Menurut Kadi, antara kawasan paling menyeramkan di situ ialah laluan yang terletak di tingkat atas sekali. Satu laluan kecil untuk pekerja penyelenggaraan menuju ke bumbung bangunan. Di situ terletak tangki-tangki air. Ada satu ketika, salah seorang rakan Kadi melakukan rondaan pada waktu itu senja. Bila dia tiba berdekatan dengan laluan ini, dia perasan ada bunyi seseorang yang mendengus. Dia memandang kawasan sekeliling, tiada sesiapa yang berada di situ kecuali dia. Menyangka yang itu bunyi angin bertiup, dia cuba mendengar dengan teliti. Tidak, sehingga dia memandang ke atas lorong menuju ke atas bumbung bangunan. Dia melihat seorang wanita berambut panjang dengan wajah yang bengis berada di atas lorong di antara dinding. Tangan dan kaki dia di dinding menahan badannya dari terjatuh sementara dia melihat ke arah rakan Kadi. Rakan Kadi apalagi dia terkejut dan segera turun sebelum menceritakan apa yang dia lihat kepada Kadi. Di hari yang lain lagi, ada melaporkan mendengar bunyi wanita meminta tolong datang dari laluan sempit tersebut. Tetapi bila diperiksa, tiada siapa yang berada di situ. Menurut Kadi, laluan kecil itu memang antara kawasan yang panas di bangunan itu. Apa tidaknya,
Bukan sahaja satu laluan yang gelap, tetapi ia juga jarang dilalui, kecuali oleh pekerja penyelenggara bangunan. Kisah terakhir kita pada hari ini ialah kisah hantu Michael Jackson. Bukan Michael Jackson yang sebenar, tetapi sebuah susuk tubuh yang menyerupai Michael Jackson. Masih lagi dengan kisah yang diceritakan oleh Kadi. Ini pula berlaku di sebuah kawasan servis apartmen yang terletak di bandar Kota Kinabalu. Ada satu ketika waktu dia sedang meronda bangunan, dia dikejutkan dengan susuk penampakan seorang lelaki. Bukan lelaki biasa, tetapi lelaki itu memakai topi, tunduk ke bawah, memakai jaket hitam dan yang paling menyeramkan, tangan dia panjang sehingga ke kaki. Penampakan ini hanya seimbas lalu, tapi bukan Kadi sahaja yang melihat kelibat lelaki ini. Pada waktu itu, anak Kadi ada mengikut dia meronda. Ganjil bila pada asalnya lelaki ini berada di tingkat atas, tetapi mereka turun ke bawah melihat lelaki ini di tingkat bawah seakan mahu mengganggu ataupun menakutkan mereka. Anak Kadi menggelar penampakan ini sebagai hantu Michael Jackson. Apa tidaknya, walaupun hantu, tapi dia muncul ibarat Raja Pop Michael Jackson. Itulah kisah terakhir kita pada hari ini, kisah benar yang dikongsikan terus kepada saya oleh beberapa orang pengawal keselamatan yang juga peminat di Kopi-Kopi Go. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah kisah perkongsian kita pada hari ini. Macam yang saya cakap tadi, nama dan lokasi saya ubah supaya tiada siapa yang tahu di mana kejadian ini berlaku. Pada mereka yang ada pengalaman seram seperti ini, pastikan anda tinggalkan pengalaman anda di ruangan komen di bawah supaya kami boleh baca. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik seperti ini pada masa hadapan. Jadi jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi-Kopi Go, menarik setiap hari.